A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berada di dalam perlindungan dan sihat sejahtera. Pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, taufik dan hidayahnya masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan, untuk menambahkan lagi amalan dalam tempoh kehidupan kita di dunia ini. Jadi insya-Allah, terlebih dahulu saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio IKIM memberikan ruang kepada saya untuk membuat pengisian dalam rancangan Pondok Warisan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah saya akan membicarakan insya-Allah secara ringkas beberapa poin-poin yang penting di dalam hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 ini sebenarnya menceritakan kepada kita tentang kepentingan amar ma'ruf dan nahi munkar di dalam Islam. Saya bacakan dulu matan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di kalangan kamu yang melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, dan sekiranya dia tidak berupaya, maka hendaklah diubahnya dengan lidahnya, dan sekiranya dia tidak berupaya juga, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya hadis yang ke-34 yang telah dipilih oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Hadis 40 ini adalah antara sepenting-penting hadis, sebesar-besar hadis yang perlu difahami dan seterusnya diamalkan oleh kita selaku umat Islam. Kerana di dalam hadis ini, seperti juga hadis-hadis yang lain, tersimpulnya rahsia yang dapat memberikan kejayaan di dalam kehidupan umat Islam sepanjang masa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terdapat beberapa poin-poin yang penting yang dirumuskan oleh para ulama di dalam mengulas hadis ini. Okey, antaranya ialah para ulama menjelaskan bahawa di dalam kehidupan kita di dunia ini sentiasa wujudnya pertembungan antara yang benar dengan yang salah. Pertembungan antara yang hak dan yang batil itu akan terus berlaku menurut ketentuan dan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya, di dalam kehidupan kita di dunia ini ada perkara yang dianggap sebagai baik, makruf, ada juga perkara yang dianggap sebagai jahat ataupun batil. Jadi pertumbungan yang berlaku antara kebaikan dan keburukan ini akan terus berada di dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam, akan terus berada di dalam kehidupan kita, dan kita tidak dapat lari daripada yang baik dan yang buruk yang akan terus kita bertemu di dalam kehidupan kita. Kerana itu, apa yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam ialah kita mesti memastikan bahawa kebaikan itu menyelubungi diri kita berbanding dengan kejahatan. Kita mesti memastikan bahawa yang baik itu sentiasa dominan, dapat mengalahkan kejahatan. Kerana itulah di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita umat Islam betapa pentingnya apabila kita melihat perkara-perkara yang dianggap mungkar menurut hukum syarak dan hukum akal, maka menjadi kewajipan yang besar bagi umat Islam untuk mencegahnya, untuk memastikan kemungkaran itu dapat dicegah
dapat dihapuskan agar jangan kemungkaran itu yang menguasai kehidupan umat Islam. Jadi antara perkara yang penting yang dinyatakan oleh para ulama mengenai hadis ini, yang pertama sekali yang saya perlu sebut iaitu para ulama Islam ketika mereka mengulas hadis ini, mereka mengatakan bahawa para ulama telah berijma' tentang wajibnya usaha mengingkari kemungkaran. Jadi apa saja perkara-perkara yang bersifat kemungkaran yang berlaku di dalam masyarakat kita, maka adalah satu kewajipan, adalah satu kefarduan ke atas kita semua, tidak ada pengecualian untuk mencegahnya, untuk mengurangkannya, untuk membanterasnya hasaba taqatihi, berdasarkan kemampuan yang diberikan oleh Allah ke atas diri kita. Dan pencegahan kemungkaran ini menurut para ulama perlu kita lakukan sama ada dengan tangan, iaitu maksudnya dengan kekuasaan misalnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita tidak mampu, maka perlu dicegah dengan cara kita menegurnya, dengan cara kita berdakwah, dengan lidah. Itu yang dimaksudkan di sini kata para ulama. Dan seandainya kita tidak mampu untuk mencegah kemungkaran yang berlaku di hadapan kita seperti perbuatan meminum arak, perbuatan perzinaan, rumah-rumah pelacuran, kelab-kelab malam yang penuh dengan maksiat. Kalau kita tidak mampu mengubah perkara-perkara tersebut dengan lidah kita, maka kata para ulama, sekurang-kurangnya hendaklah kita merasa benci, merasa benci dengan hati kita. Kita mestilah merasa benci dengan perasaan hati kita terhadap perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Kerana itu para ulama mengatakan, ketika mereka mengulas hadis ini, mereka mengatakan inkarul munkar fil qalbi minal furud al-ainiyah allati yukallafu biha kullu muslim, yang bermaksud mengingkari perkara-perkara yang mungkar yang kita terlihat itu dengan hati kita. Kita rasa benci dengan kemungkaran itu, kita rasa tidak senang dengan kemungkaran itu. Perkara ini, benci terhadap para mungkar ini, kata para ulama, termasuk daripada perkara yang dianggap sebagai fardu ain, yang diwajibkan ke atas semua umat Islam, yang tidak gugur kewajipan ini di dalam apa-apa sahaja keadaan dan situasi. Kerana itu sebagai seorang Islam, rasa benci kepada maksiat, rasa benci kepada arak, rasa benci kepada perbuatan rasuah, rasa benci kepada apa sajalah yang tidak baik itu adalah fardu ain yang tidak tergugur daripada diri kita semuanya. Jadi kerana itu sebagai umat Islam, kalau kita berhadapan dengan benda-benda yang tidak diredai oleh Allah, maka sekurang-kurangnya, habis kurang pun, kita mestilah membenci perbuatan itu. Jangan kita memperakukan perbuatan itu, jangan kita menyintai perbuatan itu, kerana itu petanda Allah tidak reda dengan diri kita. Kerana itu bila kita sebut tentang mengingkari kemungkaran dengan hati ini, para ulama mengatakan, mereka menjelaskan, mereka mengatakan dalam satu kaedah, iaitu inkarul qalbi indal ajzi. Jadi maksudnya, pada asalnya apabila kita ternampak benda-benda yang mungkar, benda-benda yang maksiat, maka pada hukum asalnya kita seharusnya mengubahnya. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Sebab Nabi sebut, fal yughayyirhu biyadih, hendaklah diubah kemungkaran itu dengan tangan kita. Kalau tak mampu, dengan lidah kita. Jadi kalau tak mampu dengan tangan dan tak mampu dengan lidah, maka pada ketika itulah Nabi memberi kelonggaran. Kata para ulama, hendaklah kita membenci dengan hati apabila kita tidak ada kemampuan, apabila kita tidak ada kemampuan untuk mengubah kemungkaran yang berlaku, yang kita lihat dengan mata kita itu. Misalnya, apa maksud tidak ada kemungkaran? Kerana misalnya kita takut, kalau kita mengubah kemungkaran yang sedang berlaku itu, mungkin sesuatu bahaya dan kemudaratan akan ditimpakan ke atas badan kita. Mungkin kita dipukul atau ditimpakan ke atas harta kita. Jadi kita yakin kita tidak mampu untuk mengubah kemungkaran itu melalui tangan dan lidah kita. Maka pada ketika itulah maka kita hendaklah mengubah kemungkaran itu menurut hadis ini. Sekurang-kurangnya kita mestilah membenci dengan hati. Hati kita tidak boleh sekali-kali merasa reda dan merasa suka dengan benda-benda yang bersifat maksiat dan dosa. Itu satu perkara yang penting. Jadi pencegahan dengan hati ini berlaku apabila, saya ulang balik, apabila kita tidak mampu untuk mengubah perkara-perkara maksiat itu dengan kuasa yang ada pada diri kita. Tetapi kalau kuasa itu ada pada diri kita, tak boleh tidak, kita mesti mengubah dengan tangan ataupun dengan lidah kita.
Kerana itu di dalam mengulas hadis ini, para ulama merumuskan satu kaedah yang sangat penting yang perlu kita semua faham sebagai umat Islam, iaitu ar-ridha bil khati'ah wal maksiyah kabiratun. Itu kata para ulama. Itu kita perlu faham malam ni. Kata para ulama, merasa redha dengan maksiat yang berlaku itu, merasa redha dengan kemungkaran yang berlaku itu adalah salah satu daripada dosa-dosa yang besar di dalam Islam. Jadi dosa yang besar dalam Islam ni kita tahu banyak. Seperti berzina, minum arak, rasuah dan berbagai-bagai lagi, makan harta orang secara haram, tidak amanah dan banyak lagi dosa-dosa besar. Tetapi yang penting ni di dalam hadis ni, kata para ulama, salah satu daripada dosa besar juga, kita rasa redha dengan maksiat yang kita lihat dengan mata kita. Kita rasa redha misalnya pusat-pusat arak berkembang subur di dalam negara kita. Kita rasa redha dan gembira. Malah mungkin yang lebih teruk lagi, yang lebih dahsyat lagi, kita memberi kerjasama kepada kelahiran pusat-pusat pelacuran misalnya. Kita membantu pertumbuhan pusat-pusat pelacuran. Kita membantu pertumbuhan pusat-pusat penjualan arak dan sebagainya. Ini dosa yang sangat-sangat besar yang perlu kita jauhkan. Kerana pendek katanya, redha dengan perkara-perkara maksiat ini dianggap sebagai dosa besar. Kerana itu untuk meninggalkan, melepaskan diri kita daripada dosa besar ni, hendaklah kita ada dalam hati kita perasaan benci kepada benda-benda maksiat. Dan jangan sekali-kali dalam apa juga career yang kita lakukan di dunia ini, jangan sekasal kita memberikan apa-apa sumbangan tenaga sesuai dengan firman Allah, ma'ruf nahi munkar, kata para ulama. Sesuai dengan dalilnya di mana? Sesuai dengan firman Allah, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di kalangan kamu, wahai umat Islam, suatu golongan yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh perkara yang makruf dan yang menghalang daripada kemungkaran, dan mereka itulah orang yang mendapat kemenangan. Daripada surah Ali Imran ayat 104. Itu fardu kifayah. Kemudian amar ma'ruf dan nahi munkar ni juga boleh menjadi fardu ain. Bila boleh menjadi fardu ain? Sekiranya ditakdirkan, ni sebagai contoh, sekiranya ditakdirkan hanya kita seorang sahaja yang mampu untuk merubah keburukan itu. Ditakdirkan Allah berlaku sesuatu keburukan, dan ditakdirkan Allah orang lain semua tidak ada kemampuan untuk mengubah kemungkaran itu, melainkan kita saja yang ada kuasa untuk mengubah. Maka dalam keadaan seperti ini, hukum kita mengubah perbuatan maksiat itu adalah dianggap sebagai fardu ain, kerana kita saja yang mampu mengubah perbuatan maksiat itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perlulah kita faham bahawa kewajipan, kefarduan melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah satu kewajipan yang sangat-sangat besar di dalam Islam, yang perlu didukung oleh semua orang, oleh orang yang belajar agama dan orang yang tidak belajar agama, oleh masyarakat awam, dan lebih utama lagi oleh mereka-mereka yang diberikan kuasa oleh Allah. Kuasa sebagai seorang ahli politik yang ada kuasanya, sebagai seorang pembesar negara. Jadi diberikan kuasa. Jadi ini menjadikan kewajipan yang sangat besar bagi kita semua untuk menunaikan kewajipan amar ma'ruf dan nahi munkar ini. Kerana apa? Kerana andainya tuan-tuan dan puan-puan kita mengabaikan kewajipan amar ma'ruf dan nahi munkar ini, maka kita perlu faham pada malam ini hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushika an ya'ummahumullahu minhu bi'iqabin. Cubalah kita faham tuan-tuan hadis ini, kita telan elok-elok hadis ini, yang bermaksud tidak ada suatu kaum pun yang hidup lalu berlakunya perbuatan maksiat pada kaum itu, berlakunya perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa pada kaum itu, kemudian mereka mampu untuk mengubahnya. Kaum itu mampu untuk mengubahnya, thumma la yughayyiru, tetapi mereka itu perlu rasa bimbang. Kita menyampaikan dakwah dan kita jangan bimbang andai kata orang yang kita nak sampaikan dakwah itu, sebagai contohnya orang yang tinggi kedudukannya dalam masyarakat, orang yang besar pangkatnya, orang yang kaya. Jadi kita jangan
mengambil kisah perkara-perkara tersebut. Dalam kita menyampaikan mesej Islam ini, dalam kita nak menyebar luaskan benda yang baik dan mencegah kemungkaran ini, kita mesti sampaikan kepada siapa saja yang menjadi sasaran kita. Walaupun mungkin orang yang kita nak sampaikan itu orang yang besar pangkatnya, orang yang banyak kekayaan. Kita tidak boleh ambil kira begitu. Kita wajib menyampaikan amar makruf dan nahi munkar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu perkara yang sangat penting yang perlu difahami oleh kita. Dan begitu juga di dalam mengulas hadis ini, satu perkara yang penting juga saya sebut pada malam ini adalah penting, kata para ulama, dalam bahasa Arabnya dikata amrul umara wa nahyuhum. Maknanya dalam amar makruf nahi munkar ini satu juga perkara yang sangat penting ke atas umat Islam, ialah umat Islam itu sendiri perlu menegur kalau seandainya pemimpin-pemimpin mereka melakukan perkara-perkara yang salah. Para umat Islam juga perlu menegur, perlu mencegah kalaulah pemimpin-pemimpin mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Jadi ini bermakna kewajipan amar makruf dan nahi munkar ini adalah kewajipan semua golongan umat Islam. Sebagaimana pemimpin-pemimpin perlu memberi nasihat kepada rakyatnya, perlu menyuruh buat kebaikan, perlu memberi pesan kepada rakyatnya agar jangan buat benda-benda yang berdosa besar, benda-benda yang tidak diredai oleh. Begitulah juga kata para ulama, pada masa yang sama pun rakyat juga mempunyai kewajipan. Apa dia? Kewajipan untuk menegur kalau pemimpin-pemimpin mereka mungkin tersalah, mungkin terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah, maka rakyat juga perlu menegur mereka, memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang baik, Jadi pendek kata, kita kena saling nasihat menasihati. Okey, nasihat menasihati ini adalah prinsip yang besar dalam Islam, dalam hubungan pemimpin dan rakyatnya. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi kalau kita nampak saudara-saudara kita telah mula nak tersasar, kita kata, daripada jalan yang betul, maka alangkah murninya kita bagi nasihat kepada dia dengan cara yang baik. Kalau kita nampak saudara-saudara kita dah mula nak tersasar, kita bagi nasihat kepada dia, kita tegur dia, kita pesan dia, tinggalkanlah benda-benda yang tidak baik. Jadi gambaran saling berpesan di dalam kehidupan kita umat Islam di Malaysia, misalnya saling berpesan-pesan tentang kebaikan, mencegah kemungkaran ini antaranya dapat kita baca di dalam ayat surah At-Taubah ayat 71, bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana realiti kehidupan umat Islam itu. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Tuhan membayangkan orang-orang Islam itu, lelaki dan perempuan, mereka menjadi penolong antara satu sama lain. Mereka berperanan sebagai penolong dan pembantu antara satu sama lain. Mereka menyuruh perkara-perkara yang baik dan mereka mencegah perkara-perkara yang mungkar. Jadi inilah saya fikir roh yang perlu dihidupkan balik dalam kehidupan kita umat Islam. Kita saling menyuruh sahabat-sahabat kita yang kita kenal, yang kita tidak kenal, perkara-perkara yang baik, dan kita juga berusaha untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran yang berlaku, agar jangan kemungkaran-kemungkaran yang berlaku itu jangan menjadi bertambah parah dan akhirnya membawa bala bencana kepada kehidupan kita umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah juga apabila kita berbicara tentang amar makruf nahi munkar ni, sememangnya kita kena ingat ada banyak cabaran dia. Kadang-kadang dalam usaha kita menyampaikan dakwah ini mungkin ada sedikit sebanyak kesusahan yang akan menimpa kita. Ini memang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 17, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka. Yang bermaksud, suruhlah orang ramai melakukan perkara yang baik, wanha 'anil munkar, dan laranglah mereka dari melakukan perkara kemungkaran dan maksiat, dan hendaklah engkau bersabar di atas sedikit sebanyak kesusahan yang akan menimpa diri kamu dalam usaha kamu menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam membicarakan hadis ini juga, satu perkara juga yang penting yang dinyatakan oleh para ulama, iaitu kaedahnya la inkar lima ukhtulifa fihi. Jadi artinya dalam kita nak mencegah kemungkaran itu, maksud kaedah ini ialah biarlah benda-benda yang kita cegah tu memang benda-benda yang betul dianggap sebagai dosa dan maksiat menurut Islam. Adapun perkara-perkara yang
diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya, maka perkara-perkara begini janganlah menjadi fokus nahi mungkar kita. Jadi benda yang kita nak cegah kemungkaran itu, biarlah benda-benda yang telah disepakati oleh para ulama sebagai benda tu memang berdosa. Tidak ada ikhtilaf ulama benda tu berdosa. Contoh yang mudahlah, seperti minum arak, tidak ada ikhtilaf dosa besar. Berzina, tidak ada ikhtilaf. Jadi biarlah benda yang kita nak cegah itu benda yang memang jelas benda itu mungkar. Adapun benda-benda yang ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ada ulama kata makruh, ada para ulama kata harus. Jadi benda-benda yang ikhtilaf ni tak perlulah, itu biarlah, itu benda yang biarlah kembalilah kepada pegangan masing-masing di dalam mengamalkan mazhab yang menjadi pegangan ataupun pandangan fuqaha lah yang menjadi pegangan. Itu tidak menjadi fokus nahi mungkar dalam Islam. Jadi benda yang kita nak cegah jangan merebak dalam masyarakat ini, benda-benda yang memang confirm 100% perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, sebagai poin yang akhir yang saya nak sebut pada hari ini, di dalam mengulas hadis ini juga para ulama mengatakan, para ulama mengatakan kewajipan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah satu kewajipan yang ditaklifkan ke atas al-ummah juma'ah, ke atas semua umat Islam, tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Semua umat Islam harus memainkan peranan sebagai da'i, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Walau bagaimanapun, kata para ulama, di celah-celah umat Islam ni ada dua golongan yang ada sedikit istimewanya. Dua golongan ini, dia punya kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar ni sangat besar berbanding dengan umat Islam yang lain. Siapa dia? Dua golongan ini, dia punya taklif amar ma'ruf nahi mungkar ni lebih berat lagi, kata para ulama. Dia ada dua golongan yang perlu kita faham malam ni. Yang pertama, dia panggil al-ulama, dan yang kedua dia panggil al-umara. Jadi al-ulama ni artinya golongan yang berilmu. Jadi bagi orang Islam yang berilmu, bagi orang Islam yang ada pendidikan agamanya tinggi, ada misalnya lah PhD dalam pengajian syariah, PhD dalam pengajian usuluddin, ada ijazah dalam syariah. Jadi golongan-golongan yang digelar ustaz ini, kewajipan mereka berdakwah lebih besar lagi. Itu kita kena faham, berbanding dengan orang yang kurang ilmunya. Jadi bagi golongan para ulama ni adalah sangat penting untuk mereka memainkan peranan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini golongan pertama, kata para ulama, yang kewajipan amar ma'ruf mereka sangatlah besar, sangatlah berat, golongan ini. Jadi golongan ini harus memberikan perhatian yang serius dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu golongan pertama. Manakala golongan yang kedua juga yang memikul tanggungjawab yang sangat besar dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, kata para ulama, ialah golongan yang disebut al-umara. Al-umara ni siapa? Al-umara ni adalah golongan-golongan mereka yang diberikan kuasa untuk memerintah negara. Golongan-golongan yang dapat kuasa, yang dapat mandat, yang diberikan kuasa dan mandat untuk memerintah negara. Pemimpin-pemimpin umat Islam, para pemimpin, senang cakap lah, para pemimpin yang diberikan mandat untuk memerintah negara. Maka golongan umara ini kita panggil, dalam bahasa Arab kita panggil umara, para pemerintah, golongan yang diberikan kuasa, senang cakap. Jadi para pemerintah ni, pihak yang berautoriti ni juga memikul tanggungjawab yang sangat besar dalam aspek amar ma'ruf nahi mungkar. Kerana apa? Kerana apa alasannya? Kerana mereka telah diberikan mandat oleh rakyat untuk menjaga negara kita, dan mereka boleh menggunakan kuasa yang dimiliki itu untuk mencegah kemungkaran dengan begitu mudah sekali, kerana mereka memegang tampuk kekuasaan negara. Dia orang ada kuasa lebih berbanding dengan orang awam. Jadi bagi golongan ini adalah sangat penting. Selain daripada para ulama, golongan umara ini juga memikul tanggungjawab yang sangat besar dalam menunaikan kewajipan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan saya percaya, kalaulah golongan para ulama dan umara ini memainkan peranan dengan bersungguh-sungguh menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, saya percaya, lihatlah nanti negara kita akan sentiasa dilimpahkan kebaikan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita harapkan, dan sebagai kesimpulannya, hadis ini mengajar kita semua umat Islam, kita perlu sedar kita ada kewajipan di luar sana terhadap masyarakat, iaitu menyuruh masyarakat dengan kebaikan dan cuba berusaha untuk membanteras
apa saja kemukaran yang ada di keliling kita dengan kadar yang berupaya kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengamalkan hadis ini mulai malam ini, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa merahmati kita, meredai kita dan melimpahkan keberkatan yang berpanjangan ke atas bumi tanah air Malaysia yang amat kita cintai ini. Saya minta ampun tuan-tuan dan puan-puan kalau ada tersilap bahasa atau apa-apa kesilapan dalam menyampaikan kuliah kita pada malam ini. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.